Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqqul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah ma min ni'matin faminallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak kita syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kan kita adalah satu orang hamba Allah Ta'ala yang senantiasa kita menghadapi Allah. Satu di antaranya perjuangan yang paling tetap untuk meninggikan agama kita sebagai urusan tentang akidah kita pada hari-hari dan ibadat kita siang dan malam. Untuk itu wisapakan mutlamat. Nah, kita hari ini kepada orang belakang-belakang kemudian daripada kita semua. Alhamdulillah sekali lagi, ia buat pada saat masa sekarang kita adalah menunggu-nunggu, iaitu menzuhirkan ataupun menjalankan Ramadan Al-Mubarak. Lagi cukup seminggu, hari pada malam Ahad hadapan ni. Nah, sekira kalau nampak ia kata istihad jemlih, kita akan menyambut satu Ramadan pada hari Ahad, dan sekira tak kelihatan ataupun ru'iyah kita yang tidak kelihatan daripada bulan Ramadan, maka menetap pada hari Isnin 1, iaitu 1 bulan Ramadan. Satu daripadanya setahun sekali. Dan sama-sama kita menganjurkan, sama-sama kita mengabdi, memperhamba sebenar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala semenjak daripada 1000 tahun lebih dah. Yang pada tahun tahun yang kedua, tak kala menurunkan satu hukum daripada hukum Islam, rukun Islam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kedua selepas daripada Rasulullah hijrah pergi kepada kota Yasrib, iaitu kota Madinatul Munawwarah sekarang. Kemudiannya berlainlah dengan semaya, kerana semaya Allah Ta'ala memfardukan
Dan maka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kepada Hadratul Qudsi ataupun Sidratul Muntaha. Adapun puasa sebulan, syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitunya Nabi terima usur daripada Allah Ta'ala, iaitu rukun yang ketiga daripada 5 rukun Islam di bumi Madinah. Di bumi Madinah pada tahun yang kedua selepas pada Nabi hijrah. Jadi Nabi dia puasa semuanya kalau kita hitung mari. Kita buat bilangi audu adalah 8 tahun. Masuk 9 tahun Nabi puasa. 9 tahun. Dengan 9 tahun ni Nabi puasa. Di sinilah boleh mengerti katanya puasa adalah dalam Islam kita dia ada bulan itu ada dua bahasa. Lain pada Yahudi ataupun Buzawiyah. Iaitu 29 dengan 30. Kalau mengikut pada satu hadis Nabi kita puasa banyak 29. Dalam satu ada juganya 30, ya ganap 30 satu bulan saja. 8 bulan tu mana 29. Setahun saja, sebulan saja ya Nabi puasa ganap 30. Di sini nak mengerti ya katanya ibu-ibu dan bapa, ayah-ayah dan mama, adik-adikku semua di rumah. Dalam Islam kita iaitu terbaik dua bulan. Dua bahasa bulan. Adapun Buzawiyah dia terbaik 4. Buzawiyah kalau kita kata bunyi apa seperti mana makrakum, dia 31. Dan kalau kan yayun katalah bulan 9, kau kan yayun. Maka dia terbaik 30. Lepas tu kalau bunyi pang lek belakang seperti mana kumpapan, maka dia terbaik 2. Ya begini, tahun ni 29, tahun depan 28. Jadi berarti di sini nak ayat katanya bulan Buzawiyah atau bahasa Igrimiyah. Terbaik 4. 31, 30, 28, 29, 28. Adapun dikandungi dalam Islam kita 2 saja. 29 dengan 30. Jadi berartinya di sini ia bermaksudnya kalau kita puasa 30, orang panggil puasa pada bulan ganap. Kalau kita puasa 29, mana bukan arti puasa tak cukup. Ada setengah pada setengah wawa kita, cik-cik kita pada masa dulu. Kita biasa dengar kalau puasa 29, dia kata puasa tak cukup. Maka di sini ayat kata silap. 29 cukup, tapi puasa pada bulan gasal, iaitu bulan tak cukup Jadi betul-betul kalau lah 29 puasa tak cukup, berarti kita kena qada sehari. Gitu. Ni 29 tak ada kena qada. Mana cukup? Puasa pada bulan apa ni? Iaitu bulan gasal. 30 puasa pada bulan ganap. Berapa tahun mari dah kita duk puasa 29, tapi 2 tahun lepas kemarin ni 30. Kerana dengan sebab mana kita kelihatan anak bulan tu mana tak nampak kelihatan lah. Maka nak ayat katanya insya-Allah walaupun bagaimana 29, 30 maknanya dikatakan cukup. Tidak wajib diqadakan selepas pada itu. Di sini saya nak menerai malaninya, mana ya Tuhan kata di dalam ayat suci Al-Quran. Kalau kita pergi balik tengok dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ambil daripada ayat yang kedua sampai pada ayat yang keempat. Maknanya 2, 3, 4. 2 ayat di antaranya Tuhan ada ceritanya sifat kelakuan orang mukmin. Dan setelah kita masuk bulan puasa, waimu hari Ahad ataupun hari Isnin, kita buat sebagai mukaddimah pada tahun ni. Dan pada ayah-ayah
Mama-mama kita termasuknya cik-cik ngoh-ngoh. Deh. Pak ngoh, mak ngoh, pak cu, mak cu. Wo tuk che. Adik-adik semua. Tahun ni ulengi pada tahun yang 30 ke 31 tu wallah alam lah atas umur kita. Seperti saya ni ulai 50 lebih dah. Puasa dekat dengan 40 tahun dah. Tapi nak wayak katanya setahun demi setahun mungkin kita kena jadi hisap tubuh kita. Jangan jadi tunda. Kita jadi terik semua, terik. Ibarat kata kalau kita penaik uar tu maknanya kita terik kali. Kita jadi makan angin uar kita tu. Wow kita tu dah. Musim bulan lepak memang mengetai padi kalau kat rumah saya dah. Dia musim wow ni. Dia cari wow jadi betul naik menangga. Duk pisah jadi menangga semua. Juga kita masing tua makin sehari makin ke kita duk mengaji dalam agama. Kita pun umur makin kau menambah, kita jadi hasrah. Ke dalam kita, dalam jiwa kita terhadap Allah Ta'ala. Sampai makin hari makin menjadi menekeh dalam ibadat. Kerana tidak adalah pertinggalan kita, daya kita hari ini. Malaikat tak selagi masuk di dalam kandungnya, katalah dalam kulit bercampur dengan darah kita. Hasrah mana pertolongan Allah Ta'ala. Masuk di dalam hati senubari kita, jeligo dengan daging darah, lemuk lendir kita, agar kita berasa suka dalam amal ibadat. Suka kita dengan semaya, berasa manis. Ni hak kata Imam Razali rahimahullah, mana dalam kitab Matan Arba'in hadiahnya, orang yang masuk di dalam hati senubari, iaitu sifat yang mukmin saya nak bilang 5 perkara ni. Dia bercampur dengan daging darah, dia akan suka, setuju, ataupun apa ni kita kata kecek kapur mudahnya, berasa manis hidup di antara jiwa kita, ruh kita terhadap Allah Ta'ala. Dia kita sampai di situ, kita tak semaya zuhur, tak boleh hidup. Masuk zuhur rebe tak boleh duduk. Di mana tempat kita akan semaya. Walau kita duduk guling tafika, kita demikan ibarat katanya. Tak boleh duduk. Tak selagi sudah. Tak selagi selesai ke semaya. Ni nak ayat kata orang jiwa terhak siapa. Huk Allah Ta'ala laksana buka taufik hidayah. Dia Allah Ta'ala siapa terhak taufik hidayah kepada kita, segala kita boleh buat. Walau bukit tinggi kita akan lakah lepas. Seluah-luah medan kita ke sapa hajat kita. Setinggi-tinggi bukit lakah lepas, seluah-luah laut kita akan mengagung lepas. Ini nak ayat kata hasrah. Dalam jiwa kita, hati senubari kita sebenar-benar. Tapi memang Tuhan ada cerita dalam suratul Anfal, kena ada 5 sifat. Mana 5 sifat Tuhan kata? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Alhamdulillah. Maka mana cuba saya nak balik arti ataupun balik makna dengan mana saya baca daripada ayat suci Al-Quran, 2 ayat sani daripada suratul Anfal. Tuhan katanya bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallah. Tuhan kata sesungguh orang mukmin itu gapo orang mukmin. Iza zukirallah, apabila dia dengar orang sebut nama Allah,
Dia dengar lantaran tepi-tepi rumah dia umpama, di dalam rumah dia umpama, jiran-jiran kampung dia sebut nama Allah. Ini salah satunya kita dengar orang baca Quran. Walaupun dalam rumah kita sendiri, antara kaum keluarga kita duk baca ayat-ayat suci Al-Quran. Ataupun katakanlah di rumah kita tak ada orang azabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana orang panggil iza zukirallah, apabila sebut nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu. Aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Aku naik saksi Muhammad pasuruh Allah. Marilah semaya. Hayya 'alas salah. Ia membawa hati mereka yang dengar tak kalau mereka yang memanggil ke di madrasah, di masjid, berasa nak pergi. Berasa gementarkan hati. Hati dia berasa takut kepada Allah. Kalau kita kekek mudah-mudah hati takut. Hati rusing, teringat dengan mati. Teringat yang apa dia duk kandungi dalam jiwa dia. Dia berasa kata apa segala dia milik daripada harta benda, daripada rumah besar Tuhan beri. Katakanlah daripada tanah pitu dia, daripada kereta 2-3 buah, daripada rumah berlapis-lapis, dan kebun dokong, kebun duye, berasa serupa kahapore saja. Itu benda hak dia kena tinggal. Benda ni benda yang tak mengekalkan. Benda dia kena tinggal, benda dia kena berjumpa satu perkara di dalam alam barzah, iaitu alam kubur. Lagi akhir dia kena bakit pergi kepada mahsyar. Ni ibu-ibu dan bapa, mama-mama. Yah mama dan ngoh-ngoh. Pocik-pocik, pakcu-pakcu, makcu-makcu, wo-wo kita. Alhamdulillah sekali-kali. Ni sifat orang mukmin. Sebut nama Allah, hati dia getar. Hati dia tu ingat selalu dengan Allah Subhanahu Taala. Hati dia bergonjang, dia duk toleh. Kalau duk katok kepala paku, dia kena tahap tukuh. Nampak? Kalau dia duk bawa wording dia kena tok wording. Dia kena tok siku. Kalau ibarat wak rumah, dia kena tok buka, kena sandar perahu naik ke darat, naik ke patah. Ataupun dia kena bersipir ke tempat semaya di atas perahu dia. Kalau satu orang nelayan duduk di dalam laut ia luah. Kalau tak perabang kena tinggal, kan alat dia seperti jabir paku, upamu tuku, upamu tali tik, tali eci, wording. Katakanlah. Katalah mereka ni duk berkebun reh. Ataupun sawah padi, dia kena tinggal padi sawah dia sebentar. Cok bajak dia kena tinggal. Kerana yang tertekanlah keyakinan ni dia. Tertekan ni tak ledok. Dia kena semaya wilpah. Kerana hati dia senantiasa getar. Itu maknanya iza zukirallah wajilat qulubuhum. Dan ketarlah hati-hati mereka yang bawa kepada menarik dengan Allah Subhanahu Taala semata-mata. Dia tak boleh pergi. Nak lakah tak boleh pergi dah. Kalau duk pulah kereta, pulah steering, dia kena masuk ke masjid dah. Pahala ni kalau ambil di menara kita terus bisa sampai kepada petani, sampai ke Hanjai. Kata naik sampai kepada Cumpong Bakau. Tak lama jumpa masjid, tak lama jumpa madrasah. Di Pomiang ada masjid, ada madrasah. Dia tak lajak, tak nak jadi lewat waktu. Ini salah satu ni Tuhan duduk tunjuk, duk cerita sifat orang mukmin. Satu. Pada ayah-ayah mama, dah ngoh-ngoh, pak ngoh, mak ngoh, dah pak cu, mak cu, pok cik, mak cik, semua ada 5. Lepas dah 1. Kalau kita cek diri kita, ibarat kata kita buka api kalau bateri kereta. Di mana lubang 5 tu tempat kurang. Bateri kita 5, lepas lagi kereta tak? Pala 5 kalau berapa? Dan saya ingat kata 5 pala bateri. Air di mana hok kurang 1 kita kena tambah. Juga 5 sifat orang mukmin hok Tuhan ada cerita dalam Quran. 1 apabila dengar nama Allah Taala, gemetar hati dia. Takut hati dia.
Senantiasa dia ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Khalik yang menjadikan langit bumi. Hatta orang yang menjadi dia boleh dok gagah dok seduk nyawa hari ni dengan mata 2 biji, hak dok oyak dah, setokok otak, 2 keping telinga, dia 1 perut, sepasai tangan, sepasai kaki. Dia kena ingat kepada Tuhan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Khalik yang mengadakan langit bumi pada asal. Nah, dia kita ni seni cerita. Nampak? Kalau kita jadi sebab ia itik lembu kambing, seni cerita kita. Ni, mati mapuh cuk. Habis. Ni ingat kata kita ni, dia tak cuk, tak sudah. Masuk dalam kubur, bukan tempat kita di situ. Tapi situ salah satunya besar sekali-kali kehebatan hak mereka boleh jumpa dah dengan alam barzah. Tak kalau duk soal oleh muka dengan nakir setengah pada setengah 40 tahun, 50 tahun tak sudah lagi. Allahu Akbar. Kata satu cerita pada masa Nabi SAW panggil sahabat tengok di kubur bakang. 90 tahun tu tak ada sudah lagi. Duk tanya tetema rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Nak jawab tak leh dia beda kata. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Minta ujau. Di hari ini kita sebenar-benar dengan Allah SWT. Tak ada kita nak minta dengan ibu kita, dengan bapa kita, kaum keluarga kita, tak boleh minta. Wala takmuka abumi, semasuk di dalam alam barzah, hari bakit tak boleh minta. Semua kaum keluarga kita tu, ia akan lari dengan kita. Sebagaimana Tuhan sebut di dalam ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma yafirru mar'u min akhih. Di hari itu larilah sekalian di antara adik-beradik kita, kaum keluarga kita. Sejalan mari tak muka bumi, wak mau kakak berapa orang, adik berapa orang, pakat lagi bersurah. Tak berjumpa dah, walau dengan kakak sendiri walaupun dengan adik sejalan mari. Ayat mana tu ada ceritanya, yauma yafirru mar'u min akhih. Nampak tak? Allahu Akbar. Wa ummihi wa abih. Ibu-ibu dan bapa kita akan bersurah walau belaga bahu pun tak kenal pada hari itu. Hari mana? Hari bakit, hari kita duduk di mahsyar. Na'udzubillah. Kalau kita fikir di sini, maka apa arti sebenar kita hari ini? Tuhan taruh umur 50, 60, 7, ada hak sampai 90 ada. Apa arti pada hakikat? Artinya kita mengabdi dengan Allah. Arti kita ada hari ini Tuhan nak ujian. Hak sebenarnya Tuhan nak tambah keyakinan, lebih lagi nak tambah dalam amal ibadat kita hari-hari. Nak tambah ilmu dengan kita. Sebab itulah nak ayat kata tinggi sekali-kali mereka yang tutup ti ilmu. Nak tambah semaya lagi, nak tambah puasa ni kita akan lagi seminggu sampai puasa. Sebab itu saya katanya puasa pada tahun ni kita kena jaga. Kita jadi jangan serupa pada tahun lalu. Tahun lalu kita boleh sejuh satu hari baca ayat suci Al-Quran, tilawatil Quran, qiraatil Quran. Tahun ni kita lebih. Kadang-kadang kita hari ni duk metai lagu mana? Kita nak makan apa boleh puasa ni. Duit tak ada ni. Ada 1,000-2,000 ke cukup sebulan. Pas hari kita kena pakai 300-200. Dah, kalau 300 hari 10,000 dah. Kalau pakai 500 hari 15,000, 1,000 sehari kat 30,000. Kita metai hari ni nak kenyai perut, nak makan, nak mensegarkan hawa nafsu kita. Cerah pagi bangun pukul 1 tidur. Tidur pula pergi bangun buka berbuka puasa. Kalau kita kaji sungguh-sungguh, maka kita tu jadi lepas sikit. Ya sebenarnya kita tidak ada arti. Bulan puasa ni sebagai ujian kita cukup. Satunya bi amwalikum wa anfusikum. Satu ujian tu hari dengan harta kita milik banyak mana. Kita banyak berkhidmat, banyak bertabarruk dengan harta kita. Makanlah qada. Makan ni bulan puasa dia cermat-jermat dah. Dan kita kena dengan badan kita. Sebab itulah bukan kata nanti berarti setengah pada setengah nanti boleh puasa nak baca Quran.
Nak berzikir nanti boleh puasa, nak bertasbih nanti boleh puasa, bawa waktu baik wasbih, bawa waktu baik Quran tahlinya. Maka salah. Takut sekali-kali kita hari ni termasuk di dalam hadis Nabi katanya kerja orang munafik setahun sekali. Apa? Na'udzubillah. Setahun kali umpamanya semasa dia kerja. Ma'abdi dengan Allah. Nah, dia berjumpa dengan Allah ibaratnya setahun sekali. Maka kalau kita berjumpa setahun sekali tidak ada arti kita Tuhan tak umur kita. Kita kaca berdoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umurana wa sahif ajsadana wa nawwir qulubana. Hari ini kita nak cukup dengan kita berdoa akak dua tapak tangan naik langit sebagai memanjangkan umur kita. Menetap rezeki, menambah rezeki kepada kita. Bahawasanya kita nak menambah ke dalam ibadat. Nak menambah keyakinan, keingatan dengan Allah Ta'ala tiap-tiap hari, tiap-tiap masa. Contoh tengok pada bulan Ramadan. Nampak tak? Sebab itulah saya kata, sekali lah saya sendiri pun dimakai, kita naik mertabak sikit. Kalau kita tengok kok tawan Auckland, orang Arab, negeri Kuwait, Saudi sendiri, katalah Mesir. Memang kalau kita tengok di sana suasana menekat dia duduk di tanggal 17 dah. Dalam ibadat dia, tak surely bulan Ramadan, tak bulan Ramadan, dalam setahun tu cukup dalam amal ibadat dia. Walaupun mereka itu pakai seluar, pakai necktie, kacing tangan di sini baju, tak kebiah. Tapi mereka itu bila-bila duk pulah kereta sehari 1 kali 1 juh, 2 juh, 3 juh Quran. Pemuda-pemuda orang tanah Arab. Mu tak ada kira Oman, Bahrain, Mesir katakanlah. Kita hari ni kena pakai serban, belik lagi, sebar lagi, baju tok baru nak baca Quran. Maka hari ni kita kena akak sikit. Sabit saya kata, kemajuan kita ni undur banyak kalau kita buat banding dengan tanah Arab. Kita nanti boleh puasa. Orang Arab tak. Cuma boleh puasa tu dia tambah sikit. Dia naik menekat atas sikit. Sebelah bulan tu seufahamu dah dia kerja dia. Baca Quran sejauh sehari tu biasa dia. Berzikir mengatik 100-200 sehari. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Tak. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 200-300 sehari dia baca. Tak ketinggalan kan ni zikir yang paling besar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 100-200 sehari biasa aja. Kita lama-lama sekali boleh 100-200 tu berasa banyak dah boleh baca seminggu. Hari ni kita nak agak-agak sikit naik sikit. Boleh 2-3 tangga lagi dah. Insya-Allah moga-moga. Orang Arab dia naik 17-20 tangga. Kita hari ni naik sampai 5 tangga. Insya-Allah taala. Moga-moga kita akan dapat syafaat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita berjaya dengan bulan puasa ni. Kita start puasa ni selalu dah. Sebelah bulan ni kita kalau Jumaat pun boleh puasa. Tapi hingga dah pada tak gilasan. Tapi takut sekali-kali. Termasuk ya Rasulullah katanya kebanyakan orang Yahudi di kalangannya kerja dia setahun sekali beribadat. Na'udzubillahi min zalika. Kita minta ujau. Allahumma wahai Tuhanku, dijadilah laksana taufik hidayah. Bukalah mata hati aku sebenar-benarnya. Allahumma tahhir qalbana minan nifaq. Wahai Tuhan kami, cucilah hati aku daripadanya nifat. Wa amala minar riya, dan sekali amal aku hari-hari daripadanya rupa-rupa amal ria. Na'udzubillahi min zalika. Ini senantiasa dah. Ini satu di antaranya kelompok sifat orang mukmin. Hari-hari malam-malam sebut nama Allah. Dia baca sendiri, dia dengar orang apa, dengar orang komat, dengar dalam speaker katakanlah apa dibaca ayat suci Al-Quran, mereka yang sebut nama Allah Ta'ala senantiasa dia mengingati dengan Allah. Dia berasa sayu hati, ketah hati, takut hati dia dengan Allah Ta'ala. Satu. Di antaranya. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Apabila dia dengarkan menambah daripada nama Allah, kau tambah dengan nama Allah, kau tambah dia yakin, kau tambah dia gemetar hati, tambah dia keyakinan, ketakutan dengan Allah Ta'ala. Ini sifat orang mukmin. Sebut nama Allah, dia ketah hati, dia takut. Senantiasa lurusan dia takut dengan Allah Ta'ala. Kau tambah dengar, kau bertambah takut. Kau bertambah kejak, kau bertambah yakin, kau bertambah dia tu jadi seolah-olah kata terganggu.
Terganggu tak selagi dia boleh menunaikan perintah Allah Ta'ala. Nah, dalam hari-hari dia widang juga mengaji Al-Quran. Hari-hari dia widang juga oleh kuliah Isra. Ni nak ayat katanya, nah, apabila dia kau bertambah ingat dengan nama Allah Ta'ala, tambah dengan, nah, kau tambah dengan kau tambah dia takut. Tambah dia seluruh hati dia, berasa ketah hati dia. Senantiasa dia ingat dia senang dengan Allah Ta'ala. Lagi ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah Ta'ala, iaitu Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kau dia dengar, kau dia mengaji, kau dia apa ni? Nah, hari-hari dia kena widya 5 waktu. Tak ada dengan kuliah murid, dia widya kuliah subuh. Tak ada subuh, dia pergi cari mengaji, apa ni, waktu zuhur. Mana dia widya dalam ilmu, apa ni, ilmiah. Ilmu dia, ilmiah dia hari-hari itu memang senantiasa. Dua. Ni tu ada cerita sifat orang mukmin dalam surah Al-Anfal. Manakala yang tiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni sebenar sifat orang mukmin. Sabit tu setengah pada setengah dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang biasa, orang baik kita sebab kalau jatuh ada mesti pergi alih lembu. Upamu tak berkari dah. Ni nak ibarat ulama dok ayat kata kalau perak ayah si ibu dah anak 9 ekor keruh dia panggil dah, ya hambau mengukuk beras padi umpamanya dah. Kokak dia tengok tepi dak tukak dia. Mana 2 ekor lagi tak ada 7-nya ni. Ibarat keruh tu ada bezobek sabar ngorikkan umpama katakanlah. Gano tinggal 7 ni, 3 2 lagi ke mana? Kalau 9, kalau 10, mana 3 lagi dah 7 ni. Nah, kita kau mi tukak dengan bah kepala ke depan. Ke depan ni lalak hijau dah hurang. Apa dia? Alamat kata orang bed dia sipir ambil ke jatuh sebatang bahu masuk le pagar bawa bajak bila. Bawa bajak puting. Napa? Masya-Allah. Hani kalimah ni kita tak say ni. Nah, hari kita dah cari hari ni. Nah, untuk mencarikan rahsia daripada Allah Ta'ala, laksananya ilmu kita untuk kan membukakan hati kita. Laksananya itu hangwi perkara hak sebenar. Jadi tu hangwi dah kita pun, tapi tak kena hak sebenar, takut pada ibu dan bapa. Deh, mama-mama dan apa ni tok-cu kita rumah. Dah kita. Malam ni dah sedikit hak baba mai dak cerita ni. Sama-sama baba mai sendiri pun, nah, sekali dengan kaum keluarga ibu bapa, ya manu duduk dengar di dalam, iaitu nya stesen baba Cenau FC ni, nah, sama-sama kita, nah, sekali, nah, ibarat katanya bergantung tangan memimpin ke atas jembatan, kita will lepas alik sana. Kerana ujian kita dengan Allah Ta'ala duduk depan kita ni banyak. Nah, beberapa lagi saya nak ayat kata boleh puasa ni sekali-kali. Nah, kita cedelah tahun ni tak banyak pun. Dah 10-20 ribu sore kita untukkan munafakah kepada anak-anak yatim, fakir, miskin, orang-orang susah untuk kita berbuka puasa tahun ni. Nah, insya-Allah tahun ni boleh dah berbuka puasa. Nah, ada bunyi tanya tiap-tiap ke masjid ataupun kamar kaji melih ni, jadi tahun ni insya-Allah. Nah, sikit sebanyak tu boleh kita buat upacara berbuka puasa. Makanya senang dah bagi kita dah untuk beribadat, untuk kita nak cari kebajikan yang paling tinggi. Kerana bulan puasa ni sabit apa duk tunggu bulan puasa sangat kita hari ni. Setengah pada setengah tu ia tidak apa sebenar pada bulan Ramadan. Yang apa ni bunyi sekali supaya nak menyeksa ke diri kita. Tapi sebenarnya hakikat kalau kita selusur sampai 3 tangga, masya-Allah. Pada syarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kerja sehari pada bulan Ramadan, semaya hak 5 waktu tu, kira 5 waktu dulu. Tu hari 70 kali ganda kata. Hak fardu satu waktu 70 kali ganda. Belai pada bulan Sya'ban, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah katakanlah. Kerja hak sunat seperti hak wajib.
Ni duk tunggu-tunggu tak tapak muka bumi Allah Ta'ala. Beribu-ribu juta umat Islam hari ni. Dalam 220 negeri ni. Duk nanti nak sambut Ramadan seminggu lagi ni. Tak ada satu hal kerana ni. Kerana bulan puasa ni tu apung sekali dosa. Habis dosa kita. Sebagaimana kalau kita tengok dalam hadis berbeza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naumu shaim ibadatu. Tidur puasa jadi ibadah. Allahu akbar. Tapi cari siapa 24,000 nabi. 314, 313 atas khilaf. Neh, hak sebut dalam Quran 25 rasul. 24 selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Tuhan wis sebegitu lalu. Ni umat akhir. Walaupun picik umur, sikap umur tapi besar nasabahnya pahala. Besar sungguh. Berat. Neraca dunia tak ada nak timbang, melainkan neraca daripada masyar. Mizan Allah. Ia boleh timbangkan pada orang buat amal pada bulan puasa, dia orang bersedekah pada bulan puasa. Nah, tidur orang puasa tidur. Naumusa imin ibadatum. Tidur orang puasa jadi ibadat. Supaya duk semayang, supaya duk puasa, supaya duk tawaf sa'i. Tidur orang puasa, mama-mama ayah, ibu-ibu dan bapa. Tidur gerau. Gerau pukul 10 bangun pukul 3 sampai ketok semayang Zuhur. Nak ayat tu dah. Tapi tak semayang dengan sabit apa ni, sabit tak jaga. Boleh dah tidur pukul 11, gila dah pukul 4. Ya dah bosan ledar keras-keras sikit ledar dah pukul 2 tu 2.30 dah lagi dah. Pukul 3 dah lagi khabar-khabar gaduh tak ada puasa tu Nauzubillah mizan ni minta jauh berat ni. Ni berat ni kita kena jaga sekali-kali ni. Ni nak ayat katanya. Nah, masuk bulan puasa ni Tuhan apa dah dosa. Deh, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Nabi katakan, "Iza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Tak kalau masuk bulan Ramadan awal pep masuk. Katalah hari Ahad upama Isna ni. Nah, futihat abwabul jannah, buka habis segala pintu syurga. Banyak mana? Berapa ribu, berapa juta? Berapa milion juta? Buka, terbuka, terleleh. Sampai itulah orang yang mati syaratul maut. Akhir nyawa pada bulan Ramadan, ahli syahadah, ahli jannah. Ni bulan puasa, hak khasah dah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kena takut. Sampai itu kata nabinya, umat aku pada akhir wahan. Apa wahan? Mereka itu saya dengan mati. Takut dengan mati saya kerana kasih dengan dunia. Takut setakut-takut dengan mati. Masa sahabat Nabi sebut peria tu terliut dah. Kerana puak ni dia tak takut ke mati. Dia syurga dah dapat dia hak nyata dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu dan bapa, mama dan ayah. Tapi kita hari ni kerana Tuhan beri rezeki mewah kita. Kereta 2-3 butir, rumah 3 lapis. Kita dah tidur lek lambu semua. Nampak? Tak biasa ketik dia nyamuk ke dalam hutan. Kalau kebun pun upah semua kita. Hebat dengan siapa penyakit kecil manis. Penyakit NCDs banyak sekali. Wah pinggir, kecil manis, lemah jantung, nampak tak? Darah tinggi, kerana kita duduk sedap. Sabit tu kita saya dengan mati. Masa sahabat dia tak saya dengan mati. Pasal dia nampak syurga. Kerana dia biasa susah. Duduk dalam perih. Nabi, nampak? 23 tahun. Jadi Rasul. Allah Ta'ala latih Rasul. Di Mekah 13 sahabat agamu. Di Madinah. Di Madinah 10 tahun. 83 kali tak salah ingat saya. Perih. Hak jadi sekali ingat tak jadi. 80 kali lebih. Hak kita dengarnya perih Hunai, perih Khandaq, perih Tabuk, perih Badar, perih Uhud, perih Hunai, dan perih Zulhudaibiyah. Dari dia Fatahul Makkah lebih tu kita banyak lagi perih Yahudi, perih susu. Banyak lagi perih. 80 kali lebih sekali dengan jadi tak jadi. Sampai sahabat itu duduk dalam media perih. Allah Akbar. Di sini kalau kita tengok sahabat tu sahabat tidur tak cukup. Makan tak kenyang. Dapur tak berasak kelak-kelak hari. Dia tak saya ke mati untuk nak meninggi agama.
Harta dia habis bertabarruk berkhidmat dengan agama. Seperti Abu Bakar Siddiq sendiri, Abdul Rahman bin Auf, Ammar bin Yasir. Katalah puak-puak Umar bin Ubay. Puak ni habis harta dengan gerbang. Dia tak saya. Kerana dia dengar pada kalam mulut Rasulullah sendiri. Tak pepong, pong, pong. Kita lah ni pun Alhamdulillah dah. Tapi banyak dah kita pun sapa di situ. Tapi nak ayat katanya, Nabi kata, umatku akhirul zaman banyak wahan. Iaitu saya dengan mati. Takut dengan mati, saya benar ke mati. Nak ke hidup. Kerana nak tinggal kereta 3 butir berasa saya. Bukan hak bini bahasa 3, 2, 3, hak jangan mudah-mudah. Tu saya lagi. Itu nak ya ibu-ibu dan bapa dah. Allahu Akbar, hati kelolo tu sikit tu. Tapi nak ya kata lagu tu benar sebenar. Apa dah tu? Hari ini, walaupun kita saya ke mati, kita jangan saya kepada harta, khairat dan khidmat pada bulan Ramadan. Kerana besar. Iaitu ada cerita dalam akhir suratul Munafiqun. Nah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sekiranya tahu mengerti di antaranya, hak tu ada cerita. Sebenar-benar mu tahu. Kata diri kamu dengan harta kamu tu tidak tak lain tak bukan. Allah Ta'ala bersedia untuk kamu di akhirat kelak, iaitu al-jannah. Kalau betul mu diri kamu bergerban jiwa kerana fi sabilillah, dengan harta kamu pun fi sabilillah. Dan bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya-Allah. Insya-Allah taala. Nah, berdoa dengan Tuhan, moga-moga Tuhan luah hati kita. Allahumma wahai Tuhan kami, bukalah kami sebenar-benar jadi satu orang-orang mukmin. Sebagaimana Tuhan dah cerita dalam surah Al-Anfal. Nah, dan kita satu orang yang yang meliputi dengan termasuk dalam hati senubari, satu orang yang tulis dia orang mukmin ataupun tino katalah mukminah, maka kita berjaya hidup dunia lagi dah. Tak usah nanti dalam kubur, bakit masyar, kita berjaya di atas dunia lagi dah. Tuhan kasih kepada kita. Itu makna hubbullah. Bukan hubbun nas saja, bukan Tuhan manusia kasih kita dak khairat sedekah. Tuhan lebih kasih lagi dengan hamba dia. Nah, kita nak jadi hubbun nas wa hubbullah. Nah, manusia kasih tak ada nak mana kita nak Tuhan kasih. 1000 manusia benci kita tak boleh bui bekah. Tapi kalau tunggal Allah Ta'ala benci pada kita, na'udzubillah. 1000 orang kasih pada kita, Tuhan benci. Ni kita takut. Tapi 1,000,000 orang benci pada kita. Wahdatullah, ketunggalan Allah Ta'ala kasih dengan kita. Maka kita selamat dunia sampai kepada akhirat. Hana raya kata ni sifat yang 3, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Alhamdulillah. Kepada Allah Ta'ala mereka serah diri. Malam serah dengan Allah. Tengah hari serah dengan Allah. Pagi serah dengan Allah. Gelecek matahari serah dengan Allah. Demi aku hari ini bergantungku dengan Allah. Aku segar, aku serah dengan Allah. Isteri aku serah dengan Allah. Anak aku 5, aku serah dengan Allah. Bukan aku berpegang dengan jawatan kuasa aku. Bukan aku pegang dengan harta aku milik. Bukan aku berpegang dengan apa ni? Dengan kepitih, dengan keduniaan aku, dengan kehebatan aku, upamanya dengan apa ni? Dengan harta milikku yang banyak. Dengan martabatku upamanya. Dengan kemuliaan oleh orang kerana aku ni hebat kekayaan, tak ada. Hari ini dia wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan mereka. Yang ni kepada Allah dia berserah diri bulat ting. Supaya kita kata kita mari hari ni tubuh kita sebatas karah. Nah, kita ni salah katanya supaya saya mari asal di kampung sebelah Lepek Bung. Mari duduk bangun nak. Serah dengan orang di situ. Tempat saya nak bergantung di mana? Serah bulat ke dia. Serah di sini artinya ikut bangun situlah. Dia upang pada pok cik. Kalau saya tak kena di mana, pok cik tu lo teguh. Karena saya tak harap pada diri saya sore. Boleh jadi saya ni silap banyak. Walau saya ni mengaji dah lebih, tapi takut silap banyak dalam kata saya, dalam perbuatan saya hari-hari. Takut orang tengok saya tak kena, pok cik dah tunjuk aja. Jadi seolah kata Allah Ta'ala hatta mari kita hari ni guli pating, tunggai nunggal, serah kita dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Serah dengan harta kita, serah dengan Allah.
Tubuh badan kita serah dengan Allah. Anak kita 45 ni orang jatuh betina pun serah dengan Allah. Itu maknanya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan lah kita berserah diri. Sekalian kita dengan harta benda, dengan makan minum rezeki kita serah dengan Allah. Ni sifat orang mukmin. Ia tidak akan berpegang dengan dasar, berpegang dengan kaum keluarga kaya, berpegang dengan apa ni? Titih baris kita umpamanya, dengan perekat dia jadi acang ke, jadi kru, jadi tok guru sekali pun, tak ada. Semata-mata dia kepada Allah Ta'ala. Berserah diri dia. Dan kepada harta dia, anak bini akan semua daripada milik-milik dia. 3. Manakala yang keempat, allazina yuqimunas shalah. Iaitunya orang sifat orang mukmin sebenarnya senantiasa dia ni mendirikan sembahyang. Di sini Tuhan tak sebutkan di kalangan haji, puasa, zakat, lain lagi. Tapi Tuhan sebut dengan sembahyang. Orang senantiasa diri sembahyang. Tak tinggal sembahyang 5 waktu ni orang panggil orang mukmin. Ni nyata orang mukmin. Tapi dia wak lengah dengan zakat, wak lengah dengan haji duit belana pun termasuk juga. Tapi ni rakyat kata kalau humi tak semayah orang lain tu tak boleh jadi dah. Nampak ke tak tak? Jadi wak ukur kita ni dengan semayah. Kerana semayah ni tiada agama. Semayah ni sebagai nak notih. Kata mereka apabila semayah, mereka ni jaga agama dah. Sabit tu orang semaya termasuk dalam sifat orang mukmin yang sebenar. Dan rukun Islam suku 5, rukun iman ni suku. Itu lain kira. Tak termasuk dengan ni sifat orang mukmin. Tuhan ada cerita kelakuan orang mukmin, sifat orang beriman, sifat orang mukmin, sifat orang yakin dengan Allah, sifat orang berserah diri dengan Allah ni 5 perkara. Akhir yang keempatnya ialah mereka mendirikan semaya 5 waktu. Lebih-lebih laginya semaya subuh. Ni pun salah satu juga. Semaya ni oleh kitanya Zuhur dia boleh semaya jemaah. Teriti dengan masjid madrasah asal Zuhur Maghrib Isya, tapi subuh tu tak nak berapa dia tak ada. Kerana subuh ni ujian banyak. Bukan ujian dengan kerja makan minum. Ujian dengan tidur. Kerana tidur ni besar kita. Tidur dia dijenera oleh 2 jam nak bangun terletih benar. Sebab itulah kaedah kita ni, orang bahasa nipis seperti kita ni kena tidur yang awal. Lebih lagi orang kepala 50 ni kena tidur di pukul 9, 9.30, tegak-tegak pukul 10. Kita malam kena cukup 5 jam. Kalau 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3 bangun tu dah. Pukul 10 jenera, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam ni kenyai boleh duduk dah orang tua. Tapi kalau dia jangan benar, bangun pukul 4 dia ada lagi. Nak ayat kata, kalau tidur tak ada kenyai, mana kita nak dah subuh, mana kita nak berwirid di waktu subuh, mana kita nak baca sedikit daripada ayat suci Al-Quran, mana pula kita nak berzikir, mana pula kita nak tawajuh dengan Tuhan. Waktu tu waktu afdal, waktu hasrah, waktu nasrum minallah, waktu Tuhan tolong. Cukup tolong dengan umur, tolong dengan rezeki, tolong dengan sehat, tolong perkabih penyakit kita. Sebab itulah bulan Ramadan kita ingat sekali-kali, bulan ni bulan paling tinggi nasbah kepada amal ibadat diri kita dan harta-harta kita. Ni sebagai ujian Tuhan sekali-kali pada bulan Ramadan. Orang menego Ramadan kalau pandai, dunia pun labur. Kita dah cari dunia kalau buka kedai apa dah. Sehari boleh per ribu. Sampai 15-20 ribu sehari. Tapi kalau kita tengok selapis lagi hak besar, kerja akhirat. Sekut bulan Ramadan kita berkhidmat sedekah. 10 kut bulan Ramadan. Tak boleh buah 20 kut bulan Ramadan. Orang makan, wah nones jabi katakanlah. Nikbat sejabi, Allahu Akbar, harga mahal. Nak timbang tak oleh di neraca tu hisap. Masa Ramadan. Tepat tanah haram Mekah tu bagi siap dah. Tepat di mana? Bumi yang mulia sekali. 2 tanah haram. 1 tanah haram Mekah asal. Yang kedua tanah haram Madinah semenjak pada Nabi duduk di Madinah. Kemuliaan Nabi kita dalam 314 rasul Allah Ta'ala tak ada bui. Tanah haram
mereka kepada Nabi kita lah dibui apa ni dalam 5 persegi di tanah Madinah. Hak asal keliling Kaabah tu tanah reh hak asal. Nah, hak tu hak Jibril mari sukat lantaran asal. Nah, jadi hak Nabi kita nya khusus bagi Nabi dan umatnya iaitu tambah lagi tanah haram. Nah, akhir Madinatul Munawwarah. Kalau gitu kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad dua tu habui. Bagi orang duduk tanah haram, orang duduk di Mekah, 10 bulan Ramadan. Tepat dah dia tinggi. Nah, 10 20 kau seria 2 riyal ghairi hisab. Tu habui tinggi derajat di akhirat kelak. Nah, sebab kepada buat amal dalam tanah haram. Dia pula masa bulan Ramadan pula dah. Kapuh dua di situ. Kita lain duduk pada tanah haram. Kita duduk umpama dalam 3 cangwak. Dalam negara kita katakanlah jalan bertanding. Dalam Thailand umpama Malaysia, Brunei. Maka bulan Ramadan kita boleh masa sebulan. Buatlah pada sebulan ni kita 10-20 tak kata. 30 tak kata. Kerana salah satu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya satu ketika waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisiqi tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Maka di hadapan kamu ada berapa kata Rasulullah. Tak kalau kita mati dua. Satu api neraka. Yang kedua kebun syurga ibu-ibu dan bapa. Ni. Bukan mati cukup ayah lembu dah. Dia nak cabut nyawa dia berlewat dengan syakaratul maut tu nampak dah. Kalau ahli syurga tu handai kebun musaking dah dirianya. Ibarat kalau dia. Kalau dokong pun dokong besar-besar kepala lutut dah. Besar dalam syurga wadakang. Tak supaya wadakang sining. Besar kepala lutut lah ibu-ibu dan bapa. Wasetor besar-besar butinyu. Nak ayat kata. Dia nampak dah. Tapi kalau kita azab mari, dia nampak dah lubang neraka. Nak cabut nyawa nampak dah. Tapi tak ada arah tok nenek kita hok mati dah beribu-ribu tahun. Tak ada Tuhan tak ada hidup mai klik royak semula. Ya kita yakin dengan hadis Nabi royak dengan ayat suci Al-Quran. Sebab itulah satu kali Nabi kata, hendaklah kamu takut dengan api neraka duk dapat kamu walau sebelah watama. Mu kena bersedekah khidmat bertabarruk. Ui makan kau orang pada bulan puasa ni. Tak puasa pun bui lah. Tapi bulan puasa ni mesti. Duit mu ada dah duk taruh 30,000 dalam baik. Mu cedek waktu baik 5,000 untuk khairat bertabar. Ada khidmat dan bertabarruk kepada anak-anak yatim fakir miskin. Muilah kamu berbuka puasa seperti 10-20 kau. Alhamdulillah. Ni kerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat dia. Kita dah berdoa nak mukanya di sinilah tempat kelebihan kita. Ni siapa pula bulan puasa lagi seminggu, kita jaga dah. Kalau ada dah dalam bank dia taruh 20,000, kita cedek 3,000 buat terbaik. Nampak tak? Hok makan sok kira, hok makan kita tak boleh makan sok mudah. Kena bergaduh dengan makan. Tapi hok makan ni dia mari otomatik dah. Ya hari ni kita nak jaga hok, kita nak khairat, bertabarruk, berkhidmat dengan harta kita. Dan dengan badan kita dua kita. Satu dengan badan, yang kedua dengan harta benar. Siapa dia jaga badan wi kena bulan Ramadan, siapa dia jaga harta benar wi betul bulan Ramadan, dia berjaya dia hidup dunia sampai kepada hari mati dalam kubur. Seluah-luah kubur akan kita menjelangkan turun ke alam barzah. Tak ada nanti dak kacik tu lagu rusuk kerak gitu dak. Nampak tak? Ni, ayat katanya kelebihan mereka yang bersedekah banyak pada bulan puasa. Wi adolah. Sahabat Nabi kata, apa Nabi kata walau sebelah tangan mu kena sedekah, mu kena takut dengan neraka. Ayat katanya bagi orang sesak walaupun tak ada sebutir tangan pun mu kena khairat, mu kena berkhidmat. Dengan sebutir tangan sebelah tangan boleh melepas daripada api neraka. Kerana api neraka perbuatan Allah makhluk. Kita makhluk. Betul kita jujur dengan Allah Ta'ala. Tak ada apa. Walaupun sebutir tangan. 1,000 kalau tidak ada ikhlas. Kita akan binasa. Safa'u qalbi anil i'ir. Ikhlas itu ialah jaga daripada fitnah kita dengan dunia. Hari-hari kita. Na'udzubillah.
Allahu Akbar. Ni yang keempat. Allazina yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Daripada apa bagi hak Tuhan beri rezeki kepada kita, kita menafkahkan. Ni hak kali orang sifat orang mukmin hak Tuhan ada cerita dalam surah Al-Anfal 5 pasal. Akhir sekalinya apa hak Tuhan mempunyai rezeki kepada kita, kita berkhairat, berkhidmat dan menafkahkan. Hak Tuhan beri. Senantiasa kita nak jaga dulu tubuh kita. Dan pula orang banyak sedekah ni nyata hak Nabi kata di dalam hadis. Nabi kata gana, Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali Nabi kata, kalau kita ingat dalam hadis, Nabi katanya, as-sadaqatu taruddul bala'i wa tutawwalul amr. As-sadaqatu taruddu, iaitunya bermula sedekah itu menolakkan sekalian bala. Segala bala, segala musibah Tuhan buah habis. Jadi ke dalam rumah kita, dalam kampung kita, kalau kita banyak sedekah pada bulan puasa, orang panggilnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Satu bandar, satu halaman, satu kampung. Yan wa rabbun, Allah Subhanahu wa taala mengampungkan sekalian kesalahan dalam kampung upama dalam satu rumah tu. Ayat katanya tinggi lebih. Dan Allah Ta'ala melepaskan bala. Apa sakit tubuh badan kita, bala di dalam keluarga kita, dengan kita banyak sedekah, upama ada sedekah, Tuhan lepas daripada bala, lepas daripada penyakit. Dua ni hok boleh tengok selalu dah. Satu kali saya ingat di dalam sejarah masa saya pergi mula-mula di Mekah, lebih kurang 24 tahun lepas. Iman di Madinah, dia baca ketubah lagu mana. Satu orang terkaya dalam kota Madinah, ia jadi menyakit pinggir rakyat dua belah selalu songkang kanan kiri. Kan pinggir kita dua butir kita duk pakai ni. Apa dak? Jadi rakyat kedua. Maka dengan dia ni orang roilan, orang beratus juta. Dia kherak harta dia bersedekah. Minta dengan Tuhan, dia nak widih dalam masa 3 bulan, dia nak sedekah harta dia. Dan dia bagi kat anak dia 4-5 orang, lebih kurang lah 10 juta, 20 juta. Lepas tu ada lagi dekat dengan 1000 juta, dia masuk kampung, dia beri kepada fakir, orang miskin, anak yatim, dia bagi. Buat masjid tak kena buat di tanah Arab, dia kena kerajaan dah tanggung masjid. Dia bagi kepada manusia yang susah-susah. Bagi sungguh harta dia. Cukup 3 bulan, habis dekat dengan 1000 juta. Dalam hatu juga dia pergi cek wah pinggir dia, naik rakyat neng kelik kedua belah. Apa ni? Ni nak ayat kata isya, kelebihan dia tak lain tak bukan dengan banyak bersedekah. Nyata Nabi kata menghilangkan satu bala, satu penyakit dalam badan dia. Dan subur dalam keluarga dia duduk. Jadi umur dia panjang pula ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Satu, memanjangkan umur dia, tambah umur. Yang keduanya, melepaskan musibah di dalam rumah dia, lebih lagi atas tubuh badan dia hok sakit tai rakyat. Dengan banyak sedekah jadi rakyat dan kelak jadi akan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wa ma lam yasha lam yakun. Apa bagi hak Tuhan kehendak, benda tu benar jadi. Akan sebalik hak Tuhan tak kehendak, benda tu tak boleh jadi. Semua perkara benda hendak berlaku hari ni dengan biiznillah. Hak ni kita kena pergi kerja. Bukan dengan sahabat, dengan asbab tu sebagai pada pandangan mata. Pada hakikat kita semua tu daripada keizinan Tuhan. Kalau Tuhan izin benda tu akan luluh. Tuhan tak izin tak luluh. 10 kali kita nak harta, sikit aja nak. Dah upama 2 rai tanah, tapi dia Tuhan tak izin, wala duit berpuluh juta tak ada kita. Akan jadi musnah, jadi benda lain. Tapi dia Tuhan tanda hak kita, walaupun 10 rai, 20 rai, ia akan jadi hak kita. Hak ni kita kena kemah. Hanya dia panggil takdir daripada Allah Ta'ala.
Baik jahat semua datang daripada Allah. Dia berlaku atas kita hari ni, itu termasuk dalam rukun iman yang ke-6. Nah, apa yang datang daripada Allah Ta'ala, tak ada kira benda baik, benda jahat, semua tu tidak lepas dengan Allah. Nah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu maksud daripada ayat suci Al-Quran. Allah Ta'ala menjadikan tubuh kita dan sekalian perbuatan kita. Maka kita tak lepas dengan Allah. Nah, tubuh kita, sekalian, segala anggota kita dan perbuatan kita hari-hari, semua tu kedatangan daripada Allah Ta'ala. Laksananya takluk qudrat dan iradat daripada Allah. Takluk taksih iradat Allah dan taksir iaitu qudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada azal lagi. Moga-moga insya-Allah Ta'ala kalau kita ada perkara ni duk sipai dalam hati senubari kita, alhamdulillah hari-hari kita akan saja perkara sebenar akan masuk. Perkara hak akan masuk dalam hati senubari kita. Dia payah benda ni. Dah golek ia mulut. Saya sendiri pun dimakan. Golek ke mulut kita cakap, tapi tak sapa-sapa ke hati. Hati dalam tak sapa. Tak masuk kepada senubari. Ni takut sekali. Kalau bak keyakinan, bak akidah, bak keimanan kita, kalau tak masuk dalam hati senubari, maka rusak dalam keyakinan kita, tamat te iman kita. Nauzubillahi min zalika. Hari ni kita kena usaha. Moga-moga ada kita usaha, sikit ia kena sapa matlamat hak sebenar. Tu dia. Ana ayat katanya apa ni? Allazina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah saya katanya ulaika humul mu'minun haqqan. Itulah dikatakan sifat orang mukmin yang sebenar. Kalau betina mukminah. Tapi di sini Tuhan menggelarkan bagi orang lelaki. Itulah sifat orang mukmin yang sebenar. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Wa maghfiratun, sekalian perkara, sekalian kesalahan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Wa maghfiratun wa rizqun karim, dan sekalian rezeki kemuliaan itu datang daripada Allah Ta'ala. Hak sebenar. Mana Tuhan izin, Tuhan redha. Itulah ayat katanya tinggi sekali-kali. Apabila kita sampai di sini derajat kita dengan Allah SWT, dan Tuhan angkat derajat dunia dan Tuhan angkat derajat di akhirat kelak. Kerana orang syukur dengan Tuhan ni 300 Tuhan angkat derajat semasa hidup, dan akhirat 300 derajat. Orang sabar pula Tuhan angkat pula dunia 300, akhirat 300 derajat kita. Dan orang jaga daripadanya apa suruhan daripada Allah Ta'ala, akak pula derajat dunia 300, akhirat 300, jadi semua 900. 900 derajat lain daripadanya mereka yang banyak syukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula dah. Itu satu pulanya derajat hingga sapanya 900 derajat. Orang banyak syukur dengan Allah Ta'ala hari-hari dan malam. Ni dia nak ayat katanya. Kita sobar, kesabaran kita apabila kita meninggal dunia, kita pejam mata mati, tak ada dah dalam kubur kita ada sifat sabar, tak ada. Bakit kita di madai mahsyar ada kesabaran, tak ada. Tapi syukur kita dengan Allah Ta'ala banyak sekali-kali. Senantiasa kita duk syukur, malam kita syukur, tengah hari kita syukur. Dalam kubur kita syukur, hari bakit kita syukur, di pada mahsyar kita syukur, duk berbayar arah pun banyak kita syukur. Akhirnya kita terima tangan kanan surat lain kani dengan syurga Allah Ta'ala pun banyak kita syukur dengan Allah Ta'ala. Sampai kita syukur ni adalah setinggi-tinggi derajat kita yang diberikan oleh Allah SWT hari ini hingga sampai selanjutnya. Makanya panjang malam ni insya-Allah Ta'ala. Saya berkecek ni lebih kurangnya sejam 10 minit dah. Maka apa malam senang ni, kalau sekiranya malam ni lah salah silap saya Baba Mei Ya. Kita sedekah dengan orang agama asing. Pada bulan Ramadan. Mulai sekali tu. Mana ayat kata di sini, sedekah ni dia asalnya pada humi sedekah ni orang panggil berjatuh milik. Sedekah ni tak kecuali bahasa mana bagaimana.
kalau kita bui kepada orang Islam serta orang mana orang Islam serta dengan beriman, maka orang panggil bui sesama hamba Allah Taala. Mana sesama makhluk Allah Taala, lepas tu orang panggil bui pula sesama sebasa. Seagama. Tu tidak ada wahwih, dah tinggi fadilat. Lagi pada bulan Ramadan. Ni saudara kita tanya ni, kita sedekah terhadap kepada orang lain pada orang Islam. Di sini sebenarnya kalau lain daripada orang Islam dia tak nama sedekah. Orang panggil nama kita berjatuh milik. Kita bui. Maka hasrah dia gajarah ada juga. Tapi bukan kerana agama kita bui, kerana sama makhluk Allah Ta'ala. Kita bui makan kepada, bukan kata kita bui kerana dia tu musyrikin, dia kafirin, dah. Bukan dengan sabit agama ni aku bui, bukan situ. Kalau sabit agama salah kita. Kerana dia agama asing. Dia sembah berhalakan matahari, bulan, bintang, katakanlah. Mana Allah tu tidak dianjurkan. Nabi tidak dianjurkan kepada orang asing. Lain pada orang Islam. Tapi kita bui itu dengan kerana kita berjatuh milik. Kerana kita niat kata dia pun hamba Allah Ta'ala. Dia pun umat Nabi Muhammad, tapi umat hak derhaka. Mahu derhaka. Dia hamba Allah Ta'ala derhaka. Kita hamba Allah Ta'ala, hak dipujikan, hak dikasih Allah Ta'ala. Kita bui kepada dia, tetap sama-sama makhluk Allah. Tak ada salah. Jawab, boleh ke tak kebajikan? Dapat kebajikan. Banyak sikit, hak tu bak lain. Banyak sikit bak lain. Sabit itulah kita pergi bertemu orang-orang, walaupun tak boleh Ramadan. Kita pergi berjumpa satu orang hamba Allah Ta'ala, dia duduk lapar, minum upamanya. Dia tu orang musyrikin Yahudi di antara Nasara. Tu walaupun binatang sekalipun, dia panjang sikit ni, walaupun ayat itik, kucing katakanlah, kita pergi beri makan minum, alhamdulillah, tinggi sekali-kali. Orang panggil sama daripada makhluk Allah Ta'ala, kerana dia pun ada nyawa seperti ayat itik. Lebih lagi dia ni walaupun bahasa asing, bukan daripadanya orang Tuhan dipujikan, orang yang dimerkakan oleh Allah Ta'ala lah. Orang musyrik ni, maka kita bui sepandangnya kata dia tu adalah makhluk Allah Ta'ala. Kita pun makhluk Allah, sama-sama perbuatan Allah Ta'ala. Maka tidak salah. Diboleh juga kan kebajikan. Nak itu aja. Walaupun bulan Ramadan ataupun tak bulan Ramadan. Tapi akan kita menduluilah kepada orang sebangsa, iaitu satu agama Islam serta dengan orang beriman. Kalau zakat ni saya tambah sikit. Zakat kalau bukan daripada katanya bulan Ramadan kita nak keluar zakat. Baru kita nak keluar zakat bulan Ramadan, kita kena tengok. Ini khusus. Kerana zakat itu adalah ia difardukan oleh Ta'ala. Ia dipujikan. Ini nak kepada betul-betul orang ni orang Islam lagi beriman. Kalau Islam tapi dia fasik, tak boleh makan zakat. Seperti zakat duit katakanlah, zakat emas dan zakat padi tak boleh. Malaikat hok perkara sunat. Kita nak sedekah sunat ke dia sebagai nak menarik dia mari kepada agama kita. Hok tu boleh. Tapi jangan hok fardu, jangan hok wajib zakat. Boleh buat. Dan insya-Allah Taala kita kena maknyo juga. Seperti orang tak puasa, orang tak semaya ni, nak buat zakat tak boleh. Kerana mereka itu setengah daripadanya orang yang dihalangi dalam agama. Mana orang fasik tidak sah buat zakat. Tu. Tapi kalau sedekah sunat baru insya-Allah. Supaya kita, dia kata ya aku tak puasa, aku tak semaya apa mana. Dia buat kira juga berjiran-jiran aku pada aku ni. Boleh juga upamanya duit ke, upamanya beras ke sejupak dua jupak, boleh. Kerana kita nak menarik dia mari kepada semaya ke, mari kepada puasa ke. Mana kita tu salah satu ambil padu dengan dia. Tu hukum bak keluar zakat tu suku tak boleh makan dia. Hari kita sedekah pergi kepada orang fasik, orang tak puasa, tak semaya zakat. Bukan tak sah zakat kita. Adapun kita pergi sedekah sunat ke dia, tak sabit dengan hak wajib, hak fardu, tak sabit zakat, haruskan supaya dia tu menurut mari kepada kita. Tarik dia mari kepada kita. Moga-moganya baik sekali-kali. Kau dah tu saja dah malam ni sikit sebanyak. Sikit tanya tapi saya tu jadi lebarlah wayak tu. Kau dah tu saja.
saya sekali dengar waru nah tuai stesen Babo Channel FC nah insyaallah malam ni saya kita tamat sekat ni dulu. Moga-moganya pada waktu yang sama malam lain hok saya tu insyaallah saya akan mari bui pula nah tak banyak pun sekadar 1 jam lebih kurang lah. InsyaAllah moga malam ni pukul 9 cak dan 9.30 apa ya salah silap sikit sebanyak tu pihak saya Baba Main ni begitulah lebih kurang ya ada silap ada terketik bibir mulut dengan lidah agak maaf banyak-banyak wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wallahu a'lamu bissawab.